Okay. So, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat lah. So, hari ni kita akan beralih ke topik utama kita. Kejap, cikgu besarkan skrin. Okay. Hari ni kita akan beralih kepada tajuk kita iaitu berkaitan dengan, cikgu harap nampak skrin cikgu. Sekejap. Okey. Beralih kepada warna merah. Lalu penulisan. Iaitu penulisan. Apa yang ada dekat penulisan ni? Dekat bahasa Melayu tingkatan 2, penulisan ni ada di dua kertas. Itu kertas pertama dan juga kertas kedua. Okey, kertas yang pertama kita panggil sebagai penulisan novel. Okey, penulisan novel tu kita tahu ada minta soalan berkaitan dengan peristiwa, tentang nilai, macam tu. Tak silap saya, untuk tingkatan 2 jejak monpus ataupun titian impian. Tak silap cikgu lah, tak silap cikgu. Lupa dah sebab hari tu pergi sekolah dah lupa dah. Jadi yang kedua adalah tentang ringkasan ke rumusan ke dekat bahagian C. Okay, sebab yang cikgu tahu sekarang UASA ada 3 bahagian, A, B dan juga C, iaitu memberitahu novel dekat bahagian B dan juga bahagian C adalah ringkasan. Jadi ringkasan tu, pelajar contoh baca petikan di bawah, terangkan kesan-kesan ataupun faktor-faktor, dia dah bagi tahu siap-siap, cuma kita perlu mencari isi yang tepat, macam tu. Jadi tapi cikgu tak nak fokus dekat kertas 1, cikgu akan fokuskan dekat kertas 2. Kertas 2 ni adalah merangkumi 2 bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okay, macam mana kita nak membezakan bahagian A atau bahagian B? Okay, iaitu patah perkataan. Bahagian A perlu ada 50 hingga 80 patah perkataan, manakala dekat bahagian B adalah tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Okey, hari tu cikgu ada pergi sekolah, ada buat research sikit. Cikgu-cikgu senior ada katalah sekiranya para pelajar melebihi 81 hingga 90 mungkin dimaafkan. Okey, jadi bolehlah, tapi disarankan 50 hingga 80 ni dia cukup lah. Jangan pula tiba-tiba kurang 50, 49, tu tak boleh. Okey, itu memang kita tak bagi markah lah, memang kurang lah markah tu kan. So next, kejap cikgu ubah benda ni, madam. Okey, so tidak kurang daripada 180 ni bergantung kepada pelajar. Okey, nak lebih daripada 200 ke ataupun nak lebih daripada 250 ke, kan? Kita tak tahu. Okey, besar pula tulisan. Cikgu padam semula. Okey, 200 ataupun 250 ataupun pelajar boleh buat 300. Tapi asalkan isi yang kamu berikan, huraian yang kamu berikan, contoh ke ataupun kehendak soalan tu tidak melalut. Maksudnya tidak lari daripada tema ataupun soalan yang diberikan. Okey. Dan bahagian B juga ada soalan yang kita boleh pilih. Berdasarkan sekarang lah, silibus sekarang. Okey. Jadi cikgu tak nak fokus dekat bahagian B. Cikgu akan fokuskan dekat bahagian A. Kenapa bahagian A? Tapi cikgu bahagian B kan susah. Okey. Kenapa cikgu fokuskan dekat bahagian A? Bahagian A adalah 10 markah. Bahagian B adalah 30 markah. Cikgu kenapa fokus dekat markah yang paling sikit? Okey, kenapa cikgu fokuskan dekat markah yang paling sikit adalah
sekurang-kurangnya kamu telah menggenggam 10 markah penuh dekat kertas 2. Okey. Jadi cikgu akan fokuskan dekat bahagian A dulu, baru next step cikgu akan fokuskan dekat bahagian B. Okey, itulah niat cikgu sebenarnya. Lepas ni korang boleh tahulah macam contoh, 10 markah dah ni, macam tu. Okey, faham? Next adalah cikgu akan terus masuk dekat 3 komponen. Okey, apa yang ada dekat 3 komponen tu? 3, tulisan aku pun. Sorry, 3 komponen. Okey, tulisan cikgu minta maaf lah buruk. Okey, 3 komponen. Kita bahagikan kepada pengenalan. Pengenalan atau pendahuluan lah. Benda yang sama tau. Pengenalan dan pendahuluan tu benda yang sama. Kedua adalah isi atau kandungan. Dan akhir sekali adalah penutup. Ini adalah 3 komponen penting dalam apa? Dalam penulisan. Okey. Okey. Jadi para pelajar boleh ingatlah lepas ni, buka je kertas 2, kita ada 3 komponen. Iaitu pengenalan, isi, penutup. Ataupun kalau para pelajar nak hafal pendahuluan, kandungan, penutup pun boleh. Ataupun pengenalan, kandungan, penutup pun terpulang kepada para pelajar lah sebab tak, kita semua ni lain-lain. Macam tu. Jadi, jangan pula pengenalan tu beza dengan pendahuluan. Dulu tu sama. Okay. Jadi, cikgu akan masuk step by step apa yang perlu ada dekat pengenalan, apa yang perlu ada dekat isi, apa yang perlu ada dekat penutup. Okay, cikgu harap kamu alert lah supaya lepas ni boleh lah macam full mark ni macam tu. So, cikgu akan masukkan dekat bahagian pertama, komponen yang pertama iaitu pengenalan. Okay, apa yang ada dekat pengenalan ni? Pengenalan ni perlu ada perlu ada ayat rangsangan. Okey. Rangsangan. Apa yang dimasukkan dengan ayat rangsangan? Ayat rangsangan tu adalah berkaitan dengan sentuh dan juga jelas. Okey. Sentuh dan juga jelas. Iaitu, apa itu sentuh? Sentuh berkaitan dengan tema. Okey, menjelaskan tentang tema. Macam tu. Okey. Sebelum tu, pengenalan ni juga, okey, maafkan cikgu patutnya awal-awal cikgu dah terangkan. Pengenalan ni juga adalah perlu bersifat umum. Bersifat umum. Okey, umum ni maksudnya terbuka. Kita tak nak ada tersirat ke, tersurat ke, apa-apalah. Selain daripada umum, tak boleh. Kita kena bersifat umum. Okey, jadi selain pengenalan tu perlu ada sifat umum dan ada ayat rangsangan. Ayat rangsangan tu sentuh dan jelas lah. Kita perlu menyentuh tema, kita kena menjelaskan tema tersebut. Macam tu. Maknanya jelas tu adalah bersifat umum. Sentuh pun bersifat umum. Okey. Jadi, mesti kamu tak nampak. Apa itu cikgu ayat rangsangan tu? Saya tak tahulah. Okey, cikgu tunjuk. Ini apa orang kata? Macam skill lah. Contoh, soalan dekat bahagian A, kamu dapat kempen kebudayaan di sekolah. Okay. Dekat bahagian A, selalunya dia akan bagi informasi. Jangan risau, dia akan bagi informasi. Contohlah, dia bagi dekat kempen kebudayaan di sekolah tu, dia bagi silaturahim. Lepas tu, tentang apa? Kebudayaan, macam tu. Tarian kebudayaan.
Lepas tu adalah lagi tak akan bagi 4 ke 6 ke, kita tak tahu. Bergantung kepada soalan yang diberi. Okey. Jadi cikgu cuma nak terangkan kat sini macam mana untuk kita membuat satu ayat umum. Okey. Macam mana kita nak membuat satu ayat umum. Okeylah, cikgu bagi contoh lagi satu adalah memupuk perpaduan. Okey. Okey, jelas. Okey. Jadi boleh kat bawah ni lah. Okey, macam mana kita nak buat satu ayat umum. Ayat umum ni ayat terbuka. Dan kita kena menjelaskan tentang tema. Okey, tema kita sekarang adalah kempen kebudayaan di sekolah. Cikgu bagi satu rahsia. Kalau sekiranya kamu mendapat perkataan sekolah, kamu kena ingat dalam kepala kamu ni adalah sekolah adalah satu pusat institusi yang memberi satu ilmu. Tu bila kita dapat ilmu, kita dapat belajar. Bila kita dapat belajar, kita dapat mengingat. Bila kita dapat mengingat, kita dapat memberi satu kesedaran dalam diri. Jadi, apabila cakap je pasal sekolah, tulis siap-siap. Iaitu kesedaran. Ingat tau, bila cakap sekolah je, sedar. Sekolah je, sedar. Ataupun berkaitan dengan kesedaran, kita tahu berkaitan dengan macam contoh selain daripada kesedaran adalah mempelajari. Okey, mempelajari. Okey, pelajari. Sekolah je benda tu. Okey, kena ingat benda tu. Jadi, kita dah ada dah ayat kesedaran. Kesedaran apa? Mempelajari apa? Jadi, kita kena tahu bahawasanya apabila menerangkan tentang kesedaran ke, mempelajari ke, mesti dia meningkatkan satu perkara yang baik. Bila meningkatkan, apa dia? Peningkatan. Iaitu peningkatan kesedaran. Faham tak? Peningkatan kesedaran. Sekolah je mesti meningkatkan. Sekolah je mesti kesedaran. Sekolah je mesti mempelajari. Boleh juga kita mempergunakan ayat tentang mempelajari. Macam contoh, kita boleh memberitahu tentang mempelajari peningkatan dalam mempelajari kebudayaan di sekolah. Itu merupakan satu ayat umum yang boleh diberikan supaya para pelajar ingat benda tu adalah bersifat umum. Jadi, macam contoh, cikgu dah bagi peningkatan kesedaran tu adalah ayat umum. Tapi, takkan kita nak terhenti di situ sahaja. Kita mesti bagi ayat full berkaitan dengan pengenalan. Apa yang kita nak bagi kesedaran? Mesti kita fokus kepada aspek tema. Tema kita apa tadi? Adalah kebudayaan. Okey. Kebudayaan. Meningkatan kesedaran kebudayaan di pendidikan sekolah. Ini merupakan satu ayat umum. Ayat umum, kita dapat tahu ayat umum adalah kita perlu menyentuh atau menjelaskan satu tema itu untuk bersifat umum. Maknanya masyarakat tahulah, kempen kebudayaan ni untuk bagi kesedaran. Kesedaran kepada para pelajar start daripada sekolah. Jadi, itu salah satunya. Itu adalah contoh ayat rangsangan. So, kita dah ada contoh ayat rangsangan. Okey, ayat rangsangan. Seterusnya kita ada ayat apa?
Ayat arahan. Ah, ayat arahan ni macam mana? Ayat arahan ni adalah ayat yang perlu ada dalam kehendak soalan yang membincangkan tentang kehendak soalan. Sekejap ni nak tulis mana? Sinilah ayat arahan. Okey. Ayat arahan ni contohnya adalah faedah, kepentingan, faktor macam tu. Ayat arahan ni perlu ada dekat pendahuluan. Maafkan cikgu, pendahuluan. Kerana apa? Supaya cikgu ataupun penyemak lah kan. Selalu kalau SPM yang menyemak kertas tu tahulah apa sebenarnya yang awak faham tentang informasi yang awak dapat. Ayat arahan ni adalah berpaling kepada informasi yang awak dapat. Macam tadi silaturahim, warna merah lah silaturahim, tarian kebudayaan, memupuk perpaduan. Okey, berdasarkan apa yang awak nampak dekat informasi yang diberi ni, apa yang sesuai? Nah, faktor? Faktor bukan. Kenapa bukan faktor? Okey, cikgu terangkan Faktor adalah satu kesan positif ataupun kesan negatif, atau yang kita diberitahu bahawa faktor boleh jadi negatif ataupun faktor yang positif. Jadi kita dapat tahu bahawasanya faktor-faktor tu kurang tepat dalam aspek penulisan. Jadi apa yang kita boleh tengok dekat bahagian informasi yang diberi adalah tentang faedah. Terang-terang dah nampak dah dekat silaturahim tu adalah faedah. Faedah tentang kempen kebudayaan di sekolah. Macam contoh cikgu bagi ayat dapat mengeratkan silaturahim antara pelajar dan guru, ataupun dapat mengeratkan silaturahim antara rakan sesama kaum, lain-lain kaum. Itu adalah faedah. So berkaitan dengan kepentingan, kepentingan adalah satu aspek yang penting. Macam contoh satu aspek yang memberi kebaikan kepada kita. Macam contoh kepentingan tu memberi satu impak yang baik lah, ataupun impak yang dapat menghalang daripada perkara yang buruk. Macam tu. Contohnya macam kepentingan tidak membuang sampah. Apa yang pentingnya tidak membuang sampah? Persekitaran jadi sihat, persekitaran jadi bersih, tiada longgokan sampah di longkang. Itu adalah contoh kepentingan. Jadi berdasarkan tentang pengenalan ataupun pendahuluan, kita boleh terus tulis faedah terdapat, faedah yang boleh kita dapati sekiranya kempen kebudayaan dah berubah dah tulisan. Kempen kebudayaan dijalankan di sekolah. Ini pun ayat umum, bukan ayat tersirat ataupun ayat tersurat. Maksudnya ayat umum tu first orang yang menyemak ataupun guru yang menyemak tu boleh tahulah. Pertama dia dapat meningkatkan kesedaran. Bila meningkatkan kesedaran tu, apa faedah yang dia dapat? Macam contoh, takkanlah awak tak nak letak ayat arahan. Macam contoh awak tergantung je ayat tu di penghujung. Maksudnya awak tak bagi tahu pun apa arahan soalan tersebut. Awak tak menerangkan apa yang ada, ataupun awak tak memberi satu ayat yang menerangkan secara keseluruhan pada setiap informasi yang diberikan. Faham tak di situ? Jadi kita akan beralih seterusnya kepada isi atau kandungan.
Okey, dekat pengenalan ni dah cukup dah. Kita kira berapa? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Okey, 18. 18 patah perkataan. Masih lagi di bawah 80 patah perkataan. Okey. So seterusnya kita pergi ke isi kandungan. Isi kandungan tu, okey, isi atau kandungan lah. Isi kandungan ni benda yang sama. Isi kandungan tu, okey, kita ambil 3 je ni. Contohlah informasi tu bagi 3. Kita kena masukkan ketiga-tiga isi tersebut. Isi atau kandungan yang diberikan itu merupakan isi yang penting ataupun kandungan yang penting. Okey. Macam contoh ayat, kita ada ayat faktah. Pertama, kita ada ayat faktah lah. Pertama, kita bagi tahu. Kita tulis balik. Dapat mengeratkan siratul rahim bersama bersama apa? Dapat mengeratkan silaturahim pun boleh sebenarnya. Dapat mengeratkan silaturahim. Tapi sebenarnya ayat ni ayat tergantung. Jadi cikgu sarankanlah kita letak juga ayat di belakang. Sebab dapat mengerat silaturahim apa? Dia macam umum. Kita nak bila masuk isi, okey, cikgu terangkan bila masuk isi, kita perlu menerangkan perkara tersebut dengan lebih jelas. Okey, faham? Fakta. Bukan ayat umum. Umum tu semua orang tahu. Kita kena ayat fakta. Pertama, dapat mengingatkan silaturahim. Bila berkata tentang kebudayaan, mestilah menceritakan tentang kaum-kaum yang lain. Mengingatkan silaturahim antara kaum yang lain. Okey, mengingatkan silaturahim antara kaum yang lain. Ataupun kalau berkaitan dengan sekolah, kita fokus tajuk sekolah je lah. Antara rakan yang berlainan kaum. Rakan yang berlainan kaum. Okey. Bila kita dah terangkan dekat ayat fakta, kita mestilah ada ayat huraian. Huraian tu tak panjang kerana macam contoh huraian tu cuma kita memaparkan satu ayat. Kita berbalik kepada fakta yang tadi tu. Untuk menghuraikan ayat tu, maksudnya macam menjelaskanlah. Senang apa yang cikgu cakap ni adalah menjelaskan. Menghuraikan ayat yang sebelumnya untuk pentaksir ataupun guru tahulah apa yang awak masukkan dengan silaturahim. Itu adalah fakta. Awak kena huraikan silaturahim antara berlainan kaum. Okey. Bila bermaksud dengan huraian, dari segi macam mana? Okey. Hal ini kerana kena bermula dengan hal ini kerana ataupun hal ini dikatakan. Hal ini kerana ke, hal ini dikatakan, dikatakan ke ataupun apa-apa yang boleh digunakan. Okey. Pertama, dapat mengingatkan silaturahim antara rakan yang berlainan kaum. Hal ini kerana apa? Bila dapat mengeratkan silaturahim, kerana apa? Kerana dapat mengenali adat kejap ni.
Jadi adat kaum yang lain. Okay, bila soal kebudayaan, kita tahu dekat Malaysia ni kita ada pelbagai kebudayaan. Okay, yang berlainan kaum. Okay, dari segi macam contoh Bersapin, ataupun dekat tarian. Kalau Cina, bangsa Cina adalah tarian singa. Kita perlu menerangkan lebih lanjut. Macam contoh, macam cikgu cakap hal ini kerana dapat mengenali adat kaum yang lain. Adat kebudayaan lah. Adat tertinggal pulak. Cikgu tulis sinilah. Adat kebudayaan. Kebudayaan yang lain. Okey. Okey. Bila dah sampai dekat perayaan, kita kena juga bagi contoh. Contoh tu pendek je. Contoh tu macam contoh, kita terangkan macam cikgu cakap. Contoh, kita terangkan. Bangsa Cina contohnya mengenali tarian singa oleh bangsa Cina. Macam tu. Contoh dia simple je. Ataupun mengetahui ke, ataupun mempelajari tarian singa ke, macam tu. Ataupun mengagumi tarian singa ke, macam tu. So, itu yang perlu ada dekat isi kandungan. Macam tu. Jadi, isi yang seterusnya juga boleh buat benda yang sama, iaitu perlu ada fakta, huraian dan contoh. Jadi, para pelajar ingat tiga ni je. Tiga ni je. Ingat FHC. Okay. Ingat FHC je. Kalau susah sangat, macam cikgu kan susah. Apa FHC yang macam tu. Ni, kita buat macam, apa orang kata, sinonim. Singkatkan. Okay. Macam fakta tu kita boleh letak sebagai seorang nama. Fakta Huda cinta. Macam tu. Fakta Huda cinta. Fakta Huda cinta. Kita ingat nama orang. Kalau susah sangat kita nak hafal FHC ataupun nanti tertukar F ke H ke dulu ke, kita tak tahu. Jadi kita ingat fakta Huda cinta. Okay. Dan akhir sekali adalah penutup. Okay. Kita kira dulu berapa isi kandungan yang kita dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26. Okay. Sekiranya tambah dengan 18 tadi, 26 tambah dengan 18, kita dapat 44. Masih lagi di bawah. Kita masih lagi dapat 44. Masih lagi di bawah. 8 tolak 44, kita ada lagi 36. Betul? 36. Jadi kalau pendapat saya untuk pelajar, sekiranya, ni contoh tau, sekiranya saya nak terangkan, sekiranya para pelajar dapat informasi yang banyak, contoh tu tidak perlu. Contoh tu buang. Okay? Contoh tu buang. Hanya FH je. Fakta huraian. Okay, sekiranya lah banyak. Kalau contoh informasi dia bagi 3 sahaja, saya rasa cukup 80.
tak lebih sikit lah. Tapi kita pandailah olah ayat tu untuk menjadi ayat yang singkat. Okay. Jadi next adalah penutup. Penutup ni macam mana? Cikgu, penutup macam mana? Penutup adalah merumuskan. Okay, saya ulang. Wah, mati pula pen ni. Merumus, merumuskan. Okay, merumuskan segala perkara. Okay, merumuskan. Ingat, merumuskan je. Okay, ataupun lagi satu, menghuraikan. Menghuraikan segalanya. Okay, daripada A sampai Z. Z tu penutup kan. Uh, uh, A sampai Y lah. A sampai Y je. Sebab lepas Y Z. Jadi, ya ke lepas Y Z? Betul lah. Y Z. Cikgu pula lupa. Astagfirullahaladzim. Jadi, penutup adalah merumuskan atau menghuraikan. Okay. Contoh kesimpulan. Okay. Atau ayat-ayat yang gramatis lah kan. Contoh perlu ada adalah ayat kesimpulan. Untuk jadi gramatis perlu ada ayat kesimpulan. Okey, itu kiranya macam apa yang gramatisnya. Kesimpulan tu boleh tukar kepada natijahnya. Macam contoh ayat yang boleh guna, kesimpulannya, natijahnya, ataupun apa, akhir kalam. Akhir kalam boleh guna. Akhir kalam ni jarang lah orang guna, tapi selalunya akhir kalam ni macam saya cakap, bila orang jarang guna, okay, dia ada dua kemungkinan. Okay, menurut perspektif guru-guru yang orang yang bersenia ataupun berpengalaman, ayat yang sepatutnya digunakan adalah ayat yang diketahui umum. Okay, janganlah tiba-tiba ayat tu macam tak pernah dengar. Ayat tu ada tapi jarang didengari. Orang tu tak tahu, dia akan terus mungkin tolak markah ke, ataupun dia macam KIV ke, kita tahu. KIV tu maksudnya keep in view. Okay, jadi ni antara cikgu boleh bantulah tiga ni, kesimpulannya, natijahnya, akhir kalam, akhir sekali pun boleh. Okay, jadi kena ada ayat kesimpulan. Ini adalah ayat kesimpulan. Lepas ayat kesimpulan, kita ada ayat cadangan. Okay, bergantung. Kamu penutup tu bergantung sama ada kamu nak bagi kesimpulan, ayat kesimpulan, ayat cadangan, pendapat, penilaian ataupun harapan. Mana-mana pun boleh. Kesemua kelima-lima ini adalah penutup. Kesimpulan tu macam biasalah, kesimpulannya kempen kebudayaan, balik pada tema kempen kebudayaan di sekolah memang untuk dilakukan. Itu saja. Sebab kita dah bagi tahu pendapat secara keseluruhan. Itulah kesimpulan, ayat kesimpulan. Tapi sekiranya ayat cadangan ini adalah perlu mengatasi perkara yang dibincangkan. Tapi apa yang sekarang cikgu buat ni tidak sesuai lah dengan cadangan. Tapi cikgu boleh bagi contoh. Cadangan tu adalah macam contoh pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah ini. Itu adalah cadangan. Pihak berkuasa. Tak kisahlah mana-mana pun, ataupun macam contoh
um, apa guru besar ke, apa kementerian ke, itu pun dikira pihak berkuasa. Okey, tak kisahlah, tapi sekiranya ada pihak berkuasa, itu terus pergi kepada ayat rangsangan. Okey, faham? Seterusnya adalah ayat pendapat. Ayat pendapat ini adalah tentang suatu perkara. Okey, suatu perkara macam contoh, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlulah mengambil bahagian dalam mengikuti kempen kebudayaan di sekolah. Itu pendapat. Memanglah awak nak memberi ayat penutup yang baik. Macam contoh awak nak tarik orang macam tu untuk pergi ke kempen kebudayaan tu. Ayat pendapat boleh digunakan. Okey, ayat pendapat tu bersesuaian lah. Ayat pendapat tu cikgu ulang lagi sekali, memberi pendapat tentang sesuatu perkara. Bila awak cakap je sebagai rakyat, sebagai pelajar, cikgu minta maaf tadi cikgu cakap sebagai rakyat yang bertanggungjawab kita perlu mengambil bahagian dalam kempen kebudayaan ni. Tapi sekiranya di sekolah, kita tukarlah sebagai pelajar yang bertanggungjawab, kita perlulah mengambil bahagian dalam kempen kebudayaan di sekolah. Macam tu. Ataupun mengambil bahagian dalam mengikuti kempen kebudayaan di sekolah pun boleh. Macam tu. Berdasarkan soalan atau kehendak soalan serta tema yang diberi. Okey, itu adalah main point. Itu adalah utamanya. Okey, dan ayat penilaian. Ayat penilaian ni adalah menilailah suatu perkara itu. Macam contoh, kita hendaklah macam tu. Kita perlu menilai. Menilai macam contoh pun boleh digunakan, cikgu bagi contoh ayat, kita hendaklah mengikuti kempen kebudayaan di sekolah kerana ianya dapat mendatangkan kebaikan kepada pelajar. Itu ayat penilai. Maknanya awak menilai benda tu bagi faedah, benda tu bagi kebudayaan macam tu. Macam contoh sekiranya macam contoh ayat harapan, sekiranya kita bagi ayat harapan macam tu. Ayat harapan tu macam contoh, seterusnya adalah ayat harapan itu mengandungi harapan penulis lah. Apa yang terkandung dekat hati penulis tu ataupun apa yang awak nak menyatakan sesuatu tu, harapan kepada suatu perkara tersebut, itu akan termasuk kepada harapan. Apa cikgu? Harapan macam tu. Okey, cikgu bagi contoh ayat. Harapan ialah semua rakyat diharapkan. Contoh ayat. Semua rakyat diharapkan ke, ataupun semua pelajar diharapkan, ataupun mengharapkan para pelajar, itu akan tergolong pada harapan. Ada je ayat harap ataupun harapan itu terus masuk ke ayat harapan. Macam contoh, semua pelajar diharapkan mengikuti kempen kebudayaan di sekolah supaya mereka mendapat faedah dalam kehidupan mereka. Macam tu. Simple kan? Jadi cikgu boleh bantu untuk kamu tahu penutup ni ada banyak. Kesimpulan, cadangan, kesimpulan, cadangan, pendapat, penilaian, harapan, masing-masing benda perkara yang berbeza. Okey, jadi seterusnya itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Pada untuk next hari tu kita akan pergi ke bahagian B lah. Okey, bahagian B. Bahagian B ni cikgu akan beritahu satu benda yang perlu fokus lah. Okey, sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, cikgu nak recall tak semua perkara yang penting saja, iaitu kita perlu ingat bahagian A dipanggil sebagai karangan pendek. Kenapa karangan pendek? Dia hanya perlu 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Berapa markah? 10 markah. Kena ada berapa komponen? 3 cikgu. Apa yang ada 3 tu?
PIP. Boleh je ingat PIP atau PKP. PKP pun boleh kita senang ingat. Selalu cikgu akan ingat PIP lah, PIP. Itu pengenalan, isi, penutup. Ataupun PKP tu pendahuluan, kandungan, penutup. Kena ada tiga komponen tu. Tu sahaja. Cikgu, pengenalan tu apa yang perlu ada? Kena ingat ada dua sahaja, iaitu RA. Apa tu RA? Pengenalan ayat rangsangan R. Rangsangan dan juga ayat arahan. Perlu ada benda tu. Okey. Dan dia perlulah bersifat umum. Okey. Next adalah I. Isi. Isi tu perlu fakta, huraian, contoh. Fakta, hudah, cinta. Tapi kena ingat, sekiranya awak punya informasi tu melebihi yang sepatutnya, buang C, iaitu contoh atau cinta, supaya tidak terlebih patah perkataan. Dan akhir sekali adalah penutup, iaitu merumuskan, menghuraikan kesemua sekali dalam karangan pendek kita. Ada berapa? Ada 5, cikgu. Apa yang ada 5? Iaitu kesimpulan, cadangan, pendapat, penilaian, harapan. Jadi itu sahaja yang cikgu mampu berikan ilmu. Sekiranya kamu ingin bertanyakan sebarang soalan, boleh PM cikgu lah. Boleh tanya soalan ataupun jalan penyelesaian yang terbaik yang cikgu boleh bagi. Jadi cikgu harap kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Selamat maju jaya. Itu sahaja daripada cikgu. Maafkan salah silap cikgu sekiranya ada tersalah ataupun ada perkara yang terkurang. Cikgu minta maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, cikgu nak ucapkan sekian terima kasih kepada para pelajar. Jadi, have fun your day. Be a good student for your parent and your school. Jadi, harapnya kamu berjaya menyimpanlah memori-memori yang cikgu ajar pada hari ini. Okay, thank you semua. Assalamualaikum.